نحمده سبحانه وتعالى ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أجرنا من النار اللهم آمين. Yang dikasihi keluarga Allahyarham Tuan Haji Ismail itu selaku tuan rumah, Tuan Haji Mahmudi pengurus kompleks SIG, seterusnya muslimin dan muslimat warga kuliah duha di dataran SIG yang ada dalam kuliah duha kita pada minggu ini. Mudah-mudahan kesemuanya kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita sudah pun sampai di bulan Dzulqa'dah. Kita sudah pun melepasi bulan Ramadan dan Syawal. Telah pun mendapat anugerah Yaumul Jaizah ketika mana kita menyambut Hari Raya Idul Fitri yang lalu. Panjang masa berjalan, mudah-mudahan kita semua telah pun mendapat segala yang kita patut dapat, teroleh daripada ganjaran luar biasa yang disediakan oleh Allah di dalam bulan Ramadan kepada hamba-Nya yang beriman. Kejayaan seorang tuan rumah adalah dilihat sejauh mana dia berjaya melayan tetamunya dengan baik dan sempurna. Waktu kita jadi tuan rumah dulu, kita layan tak tetamu kita dengan yang terbaik. Kalau kita sudah buat yang terbaik, betul, bahagia dan terpujilah kita. Nabi kata fa'akrim bihi min zairin ruwaha, muliakanlah dia yang sedang datang daripada tetamu. Dia tu siapa dia? Ramadan. Dia main dengan pakejnya 10 pertama rahmat, 10 kedua keampunan, 10 ketiga pembebasan dari neraka. Kalau kita pergi makan kenduri, kita sampai di majlis walimah tu, tuan rumah sambut kita di pintu. Tuan rumah sambut kita tengah panas. Tuan rumah senyum tengah panas tu sambut kita, sila. Betapa besarnya hati kita, dia iring kita sampai tempat duduk. Sama dengan kita sampai di tempat kenuri, di rumah tuan kenuri, kita cari tuan rumah tuan kenuri tak ada. Kita sampai, kita tengok di kemah yang tu ada depan cik tu, tak ada. Itulah tempat tuan rumah. Kita masuk di dalam, tanya tuan rumah mana? Tuan rumah. Tuan kenuri mana? Dia kata tadi ada, tak ada. Lah kita ni balik macam tu je. Makan tak jumpa pun dengan tuan rumah. Hak duduk dalam pakcik kita bawa balik. Tak ada siapa jadi wakil tuan rumah. Maka tuan rumah itu tuan rumah yang gagal kerana tidak memuliakan tetamu. Ada tak orang hari itu bila sampai Ramadan, dia buat tak kisah pun dengan Ramadan. Dia tak peduli pun Ramadan. Akhirnya Ramadan pergi, tak kena Ramadan lagi. Jadi mudah-mudahan
kita ni bukan daripada kalangan orang yang tidak memuliakan tetamu paling mulia Ramadan. Mudah-mudahan kita boleh tahan daripada 10 pertama, kedua, ketiga, pada 10 akhir yang kritikal. Pada waktu tu Lailatul Qadar, ada orang yang kalau berada di rumah Allah bukan saja pada waktu sembahyang tarawih, sembahyang witir, bahkan ada orang kita yang menghidupkan malam-malam akhir di dalam qiyamul lail di sekolah. Pasal apa? Mencari dan mengejar Lailatul Qadar. Tapi ada orang di luar sana, dia kalut dengan Lailatul Qadar. Dia kalut dengan membeli belah, dia kalut dengan bersiap nak raya, nak seronok nak raya. Jadi tuan-tuan, ketika kita muhasabah postmortem selepas daripada Ramadan ini, apa yang patut kita buat? Nombor satu, kita syukur kalau sekiranya kita telah berjaya melayan tetamu Ramadan dengan sempurna. Kita bersyukur kerana kita telah mendapat kepuasan ketika dalam Ramadan hari itu, khususnya di 10 yang akhir Ramadan. Kita syukur kerana ada orang yang teriak, menangis, minta nak jumpa Ramadan sama dengan kita. Dia tak dapat jumpa, kita dapat jumpa Ramadan. Dia tak dapat bertemu dengan bulan menyuci dosa, kita dapat pertemuan nikmat besar kurniaan Allah untuk kita. Sampailah kita berhari raya, hari kemenangan, kita bergelar apa nama? Minal muttaqin, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan telah menjadi milik kita bersama. Nombor 2, kita kena bertobat. Kenapa saya kata kena bertobat? Kena istighfar. Kerana barangkali ada lagi lompang sana sini, ada lagi kurang sana sini dalam Ramadan yang lalu. Kita tak dapat buat yang terbaik, kan? Duk jalan nak khatam Quran malam akhir hari itu ni, tiba-tiba malam tu malam raya. Allah, baru juzuk 29, malam tu lah malam 30. Tiba-tiba takkan pasal raya menuju, maka kita istighfar kepada Allah. No, Imam Syafi'i bukannya sebulan sekali khatam Quran. Kita ni sebulan sekali Ramadan tu lalu khatam Quran. Yang boleh khatam sebulan sekali ni apa nama, bulan apa? Bulan Ramadan lah. Tiba-tiba baru ni tak boleh khatam. Ada orang pasal apa? Pasal dia kata tak sangka ni aku tak raya lagi. Dia tu kalau nak ajak pergi mayang terawih malam tu lah apa malam tu malam raya. Nampaklah. Jadi kita disuruh bertaubat, istighfar, kecewa, tapi kita tak dapat. Imam Syafi'i sebulan 60 kali khatam. Kita sekali khatam rumah bangka. No? Jadi yang kedua kita minta ampun, yang ketiga kita istiqamah. Kita ambil satu tekad nekat untuk kita terus istiqamah dengan semua yang kita dapat daripada kemahiran yang telah kita terima dalam tarbiyah Ramadan. Tarbiyah itu pendidikan Universiti Ramadan. Kita keluar dengan segenggam ijazah takwa. Kita akan bertahan 11 bulan untuk kita terus bertahan dan bertahan untuk kita meningkatkan diri kita di depan Allah, kemuliaan kita di depan Allah, dengan meningkatnya takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari itu kita boleh baca Quran banyak. Hari-hari baca Quran. Lalu macam mana? Di mana Quran, di mana kita. Hari itu kita sedekah tiap-tiap hari. Kita sedekah tiap-tiap hari. Lalu di mana kita, di mana sedekah kita. Hari itu kita selawat dekat Nabi banyak dalam bulan Ramadan. Lalu di mana kita, di mana kita. Hari itu kita banyak memberikan derma, bantuan, wakaf, jariah dalam bulan Ramadan. Dari tak ada Ramadan kita di mana, jariah kita di mana, wakaf kita di mana, derma kita di mana, di mana kita. Hari itu dalam bulan Ramadan, suami kita tak pernah tinggal masjid, keluarga kita rapat dengan masjid, siang malam kita sembahyang jemaah di masjid, di surau. Lah di mana kita? Di mana kita dalam bulan tidak Ramadan? Syawal dah berlalu tuan-tuan. Berapa ramai yang bukan kata gugur di bulan Syawal.
Hujung Ramadan dia tukang bubur, dia sudah hilang. Bila Syawal dia yak-yak, dia terpedaya, dia tertipu semula. Kini Syawal sudah berlalu, datanglah Zulkaidah. Tuan-tuan tahu Zulkaidah ni bulan apa? Dia adalah bulan haram. Zulkaidah adalah bulan haram. Inna iddatal syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah kata dalam Quran sampai akhir ayat, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12, tercatat dalam kitab Allah. Hari di mana Allah cipta 7 petala bumi dan 7 petala langit. Makna bukan baru. Bulan ada 12, Januari sampai Disember, Muharram sampai Zulhijjah, bukan baru, lama dah. Tengok dalam sejarah manusia tamadunnya, kebanyakan kalender yang dibuat, direka oleh manusia itu adalah berasaskan bulan yang 12. Ada sikit saja bulan yang besar, banyak lagi orang apa-apa, dan itu sikit. Yang banyaknya 12 bulan. Bila Allah tentu? Allah tentu pada hari Allah cipta 7 langit dan bumi. Allah kata minha arba'atun hurum, daripada 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram. Apa makna haram? Ulama kata makna haram itu adalah bulan yang dimuliakan, bulan yang diagungkan, bulan yang dimuliakan. Sampailah dzalika ad-dinul qayyim, demikianlah Islam ini agama yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kamu semua buat zalim diri-diri kamu di dalam 4 bulan haram itu. Tuan-tuan, jadi bulan haram, bulan yang diagung, disuci, dimuliakan. Sampailah orang-orang Arab jahiliyah sebelum daripada zaman itu lagi, mereka telah pun bersetuju, bersepakat, bila sampai bulan-bulan haram, mereka akan berhenti berperang, berhenti berkelahi untuk memuliakan tetamu-tetamu yang datang untuk melakukan ibadah haji. Betul. Nabi SAW bila Allah kata inna iddatash syuhur indallah 12 syahra, Nabi pun ada benda yang sama di dalam hadis baginda. Nabi kata bilangan bulan di sisi Allah ada 12, 3 yang bersambung. Nabi abad ada 3 bersambung. Nabi bagi tahu bulan yang 12 itu apa dia? Nabi kata bulan yang 4 bulan yang bersambung itu apa dia? Nabi kata Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, dia bersambung. Warajabul Mudhar, dan Rejab itu yang duduk nama seorang-seorang. Mudhar ini satu nama suku bangsa yang begitu kuat memuliakan bulan Rejab. Di Arab ada satu bangsa Arab, satu kaum yang begitu kuat berpegang kepada kemuliaan bulan Rejab. Jadi 3 bulan itu mereka berhenti berperang, berkelahi kerana nak bagi laluan untuk orang masuk melakukan kerja haji. Dan 1 bulan Rejab nak bagi laluan orang buat umrah. Lah ni bagi umrah lah. Dulu dipanggil ziaratul bait, untuk menziarahi rumah Allah. Jadi ulama kata ada 2. Nombor 1, jangan perang berkelahi. Nombor 2, jangan buat dosa. Jangan buat dosa. Dalam 4 bulan haram ini jangan buat dosa. Kata Al-Imam Al-Qurtubi, bulan haram kalau kita buat dosa kita boleh jadi berganda. Pasal apa? Ini bulan yang sangat dihormati, 4 bulan haram. Jadi kalau orang tu tak mengaji, dia peduli apa? Zulkaidah ke, Zulhijjah ke, Muharram ke, Rejab ke, sama je. Bulan Ramadan pun ditibai sekolah. Jadi tuan-tuan, jom kita azam nak buat banyak-banyak kebaikan, banyak-banyak kebajikan di dalam bulan haram. Jauhilah daripada buat dosa. Sebab tu dalam
mazhab Syafi'i, orang yang dikenakan hukuman bayar diat atas kesalahan yang dia lakukan, umpamanya salah bunuh tak sengaja, dia kena bayar diat. Satu jumlah denda yang dijatuhkan oleh hakim. Kalau dia buat dalam bulan haram, dia kena denda. Kalau dia buat dalam bulan Syawal umpamanya, dia kena bayar 100 ribu. Buat dalam bulan Zulkaidah, kena bayar 200 ribu. Betul tak? Betul. Berganda. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Ambil daripada fala tazlimu fihinna anfusakum. Tuan-tuan, kita sedang menghadap satu lagi hari raya. Nama dia Hari Raya Korban. Kita di Zulkaidah, kita sedang menghadap Hari Raya Korban. Jadi Hari Raya Korban yang akan datang sudah ada kesediaan-kesediaannya, sudah ada persiapan-persiapannya. Maka di mana-mana masjid, surau sudah bersiap-siap orang kita masuk untuk menempa namanya bagi menjadi peserta korban. Maka apakah yang paling Allah suka saat mana kita berjumpa dengan Hari Raya Korban? Maka jawapannya yang paling Allah suka pada saat kita berjumpa dengan Hari Raya Korban tidak lain iaitu mengalirkan darah binatang korban. Jadi darah binatang korban inilah yang paling Allah suka bila sampai Hari Raya untuk kita buat. Apa dia? Tidak ada amalan anak Adam, kata Nabi, pada Hari Raya Korban. Tidak ada amalan yang lagi Allah suka, yang lebih Allah suka pada Hari Raya Aidil Adha lebih daripada kita mengalirkan darah binatang korban. Dalam hadis riwayat daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kata Nabi, ma amila adamiyyun min amalin yawman nahri ahabba ila Allah min iraqid dami innahu la ya'ti yawmal qiyamati bi quruniha wa ash'ariha wa azlafiha wa anna ad-dama la yaqa'u min Allah bi makanin qabla an yaqa'a min al-ardi fatibu biha nafsan. Maksudnya tidak ada amalan yang dilakukan oleh seorang anak Adam pada hari An-Nahar, yaitu Hari Raya Aidil Adha, yang lebih dicintai oleh Allah selain daripada menumpahkan darah, yakni binatang korban. Sesungguhnya binatang korban itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, dengan bulu-bulunya dan dengan kuku-kukunya. Sesungguhnya darah tersebut akan sampai kepada redha Allah sebelum ia jatuh ke bumi. Maka bersihkanlah seluruh jiwa kamu dengan berkorban. Jadi tuan-tuan, kita sembelih binatang korban kita buat korban pada hari raya korban. Binatang korban kita itu akan datang semacam mana dia di dunia. Kalau dia ada tanduk dengan tanduk dia ada bulu dengan bulu dia ada kuku dengan kuku dia akan datang di sana di hadapan Allah. Dia akan menjadi di antara yang akan membantu kita di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak mana bulu ada di badan dia, banyak mana jumlah bulu di badan dia, banyak pula pahala ganjaran yang kita akan peroleh. Bayang tuan-tuan, Nabi kata darah dia akan jatuh takdan sampai atas bumi. Allah Ta'ala bagi redha dia, Allah Ta'ala terima dia, dengan syarat kita mesti setelah buat korban amalan yang Allah sangat suka pada hari raya korban itu. Lam yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Mai depan dah. Sekali-kali tidak sampai kepada Allah darah-darah dia, daging-daging dia. Luhum tu makna daging, dimak tu makna darah, darah-darah dia. Walakin yanaluhu taqwa minkum, tapi yang sampai takwa daripada kamu.
Bukan kita nak tunjuk kat siapa, bukan kita nak tunjuk kat orang, tapi kita buat kerana Allah. Imam Ibn Katsir dia cerita orang dulu jahiliyah, bila dia buat korban, dia suka ambil darah, dia bubuh di dinding Baitullah, bubuh abang kata dia buat korban. Saya teringat masa saya kita buat pelajar-pelajar Malaysia buat korban di Mesir. Saya sembelih unta kali pertama, bahkan sembelih secara umumnya saya mula menyembelih di sana. Saya mula dengan sembelih sekok kambing, lepas tu lembu, lepas tu unta. Unta ni dah banyak unta. Rak dia seronok, dia ambil darah ni, rupanya harga hiliah, rupa zaman tu, mereka masih lagi habis. Bubuh di dinding asrama. Sudah. Cok tapak tangan dengan darah, ambil darah unta tu, bubuh. Bukan begitu. Bukan begitu. Bukan yang sampai kepada Allah itu darah. Bukan yang sampai kepada Allah itu daging. Aku buat korban 3 ekor, aku buat korban 4 ekor. Bukan. Tapi yang sampai kepada Allah itu adalah takwa. Ikhlas kita buat kerana mencari redha Allah. Jadi kita nak buat tu, bersih jiwa kita bagi elok, fatibu biha nafsan, dan kita buat korban kita itu buatlah lebih baik yang kita boleh yang kita boleh buat. Dari lembu yang gemuk, yang dah pasti syarat-syaratnya dah tentu, tapi sebolehnya yang segemuk paling ada itu lagi baik untuk tuan muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi saya nak cerita sedikit macam mana sejarah korban yang kita nak buat supaya anak-anak kita boleh tahu daripada tuan-tuan ataupun yang main boleh dengar, yang faham, rupanya korban ni asal daripada kisah ini. Tuan-tuan, biasa tak dengar cerita korban anak Nabi Adam? Korban anak Nabi Adam ini bukanlah korban yang kita buat hari ini. Itu adalah kisah korban yang disebut di dalam Al-Quran ketika mana mula-mula sekali manusia wujud atas dunia, iaitu keluarga Nabi Adam dan Hawa. Maka berlakulah apa yang telah Allah takdirkan berlaku. Sejarah pembunuhan pertama dia ada kaitan dengan kisah korban 2 anak Nabi Adam. 2 anak Nabi Adam ni nama dia apa dia? Qabil dengan Habil. Allah cerita dalam Quran dalam Al-Maidah ayat 26. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Dan bacakanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka itu kisah mengenai 2 orang anak Nabi Adam. Anak Nabi Adam 2 orang, nama dia Habil dengan Qabil. Nabi Adam bila isterinya Siti Hawa mengandung, dalam sejarah dia mengandung sepasang, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Jadi anak Nabi Adam yang nama Habil dengan Qabil ini, dia ada pasangan mereka. Itu. Jadi yang namanya Qabil, dia punya pasangan cantik. Yang namanya Habil, pasangannya tak apa cantik. Jadi bila mereka besar, mereka tahu lah, mereka nak kena kahwin berselang. Mereka tak boleh kahwin dari satu perut. Macam tu. Jadi mereka jadi konflik. Sebab apa? Berebut satu perempuan. Kalau tak salah saya yang cantik tu namanya apa? Namanya Iklimah. Jadi Qabil ini dia duduk dalam perut mak dia, Siti Hawa, dengan adik kembar dia nama Labuda. Labuda ni dia tak apa nak cantik. Jadi Iklimah ni cantik. Iklimah ni dia satu perut dengan Habil. Jadi Qabil ini sudah tak berani. Dia daripada kecil dia duduk tan ada perut dengan dia. Kan? Iklimah ini dia duduk tan Labuda.
dia nak kena menikah dengan dia nak kena menikah dengan yang tak apa cantik. Gitu. No? Jadi Qabil duk bimbang dia nak kena kahwin dengan Labuda duk dengan Habil. Masa dalam perut dulu. Sedangkan dia nak Ikrimah tu cantik. Nak abang kata Allah dulu lagi manusia ni dia memang karan dulu. No? Maknanya dia tengok hidung gantung dia nyekut sangkut baju tu dia karan dulu. No? Jadi dia tengok lagu tu dia dah dari kecil dulu tiba-tiba tak boleh. Waktu tu dia dah besar panjang, dia pun sudah ada bisnes dia. Qabil dengan bisnes dia, Habil pun buat kerja dia. Qabil ni dia terlibat dalam pertanian, dia petani yang mendapat hasil pertanian, ada buah-buahan, ada tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran. Kalau macam Habil pula, dia ni seorang penternak, dia menternak domba, lembu, kambing itu pun. Jadi ceritanya apabila dah begitu, Allah pun perintah Nabi Adam kata dekat dua orang anaknya, apa kalau begitu buat korban, buat sembahan korban kepada Allah. Tengok Allah buat keputusan bagaimana. Allah pilih siapa. Itu. Nah, idqarraba qurbanan, disebut jelas-jelas ketika mana kedua-dua mereka telah mempersembahkan satu korban. Fatuqub bila min ahadihima, maka Allah Ta'ala telah menerima korban salah seorang dari antaranya, yakni antara mereka berdua. Allah terima daripada Habil, Allah tak terima dari Qabil. Jadi Qabil ditolak. Walam yutaqabbal minal akhar. Qala, kata Qabil kepada Habil, bila dia tengok-tengok ada satu api dikatakan dihantar menyambar binatang gemuk, persembahan korban daripada Habil, maka Qabil lagi terbakar hatinya. Dia pun kata la aqtulannaka. Ini cerita Quran. Qala la aqtulannaka, wahai Habil, aku bunuh kamu. Allah Akbar. Jawab Habil, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dia kata hanya saja Allah diterima daripada hamba-Nya yang bertakwa. Lagi beram. No? Pasal apa? Pasal saudara laki-lakinya terus memberikan nasihat iman kepadanya. Dan tuan-tuan kita pada buku, jangan kita berkeli sama dengan mereka. Mereka penat seorang, kita penat. Mereka kata yang tak sih, kita kata hak. Kita tetap memberikan nasihat agama dan berpegang kepada agama sebagai panduan dan pedoman hidup. Pada saat dia dah selalu di kampung macam-macam, dia kata tak hadir firma, ada ke pula dia boleh bagi kat rangka. Pasal apa dia tak bagi aku? Aku anak jantannya. Sebab masa hidup mak pak kita, heboh tak siapa? Heboh tak dia. Mak kita ke, pak kita ke, dia boleh heboh kata dia kepada siapa dia nak heboh. Itu dalam hak yang telah ditentukan dalam syariat. Mak tu sakit 6 tahun, 7 tahun, kak tu yang duduk belah, kak tu yang duduk jaga, kak tu yang duduk susah payah. Akhirnya mak dia kata, sebelum mak dia tak jauh dengan anak mati, dia kata aku nak bagilah tanah pernikahan. Jom pergi juga tanah, aku nak tukar nama. Pergi tukar nama. Tukar nama. Tahu kat adik, marah lagi jantan. Pasal apa? Siapa orang bagi kat kak? Kita tak boleh tanya siapa orang bagi kat kak. Tu hak mak. Sebab tu hak mak waktu dia hidup. Susah kau waktu dia mati. Waktu dia hidup, hak dia nak bagi. Selalu duduk jaga mak ni tuan-tuan. Amal dia lagi kamu buat ni. Duduk susah payah, duduk batu berak, duduk jaga makan minum waktu mak teruk siapa juga. Tak berapa orang lelaki-lelaki hak amal dia perempuan. Walaupun tanggungjawab tu tanggungjawab nak lelaki-lelaki. Tapi tak lagi bila mak tu bagi dekat kak tu adik perempuan dia apa-apa, waktu tu baru dia menyinggah. Pasal apa? Dia nak kata dia tak mau tanggungjawab.
Bila dia marah, kita jangan marah sama. Abang takutlah kata Allah ni bukan hak mak yang bagi, mak yang abang mak. Sama mak tu ada, mak jawab, kita tak jawab. Hak jadi masalah kan mak tu mati. Tak cakap. Nabi kata silman qata'ata, sambung orang yang putus dengan kamu, kita pergi. Dia tak main rumah kita, kita pergi. Dia adik kita, kita pergi. Dia tak main kemuri kita, kita panggil. Dia tak panggil pun kita pergi. Tu pasal apa? Dia dapat kita. Dia sedari dengan kita tuan-tuan. Muslimin muslimat sekalian. Kata Habil kepada Habil, la aqulanna, aku bunuh hang. Habil kata dekat saudara lelaki dia. Kalau kita bunuh katalah abang dia apa-apa. Dia kata apa? Dia kata abang, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah diterima daripada hamba yang bertakwa. Kita kira takwa, kita kena takut kepada Allah. Maka kata abangnya, kata dia lagi kepada abangnya, la in wasatta ilayya yadah, wahai abang, kalau abang angkat tangan abang nak bunuh saya, li taqtulani, abang nak tikam saya, abang nak bunuh saya, ma ana bibasitin yadi ilaika li aqtulah, saya tidak akan angkat tangan saya sikit pun untuk membunuh abang. Inni aqafullah rabbal alamin, sesungguhnya saya takut kepada Allah Tuhan pemilik semesta alam. Itu sifat kita. Kita kena selalu takut kepada Allah dalam semua keadaan, susah, senang, tinggi, rendah, kaya, miskin. Kita mesti takut kepada Allah. Maka pada saat terhimpit nak dibunuh sekalipun, kita tak boleh hilang takut kepada Allah. Ditunjuk dalam kisah ini, Habil kata, aku tak akan bunuh anak bodoh aku takut kepada Allah. Tuan-tuan, berlakulah pembunuhan. Main depan. Ini ada kosong. Aku apabila berlaku pembunuhan, inilah pembunuhan kali pertama dalam sejarah. Tak ada pembunuhan lagi. Hari ini kata Nabi, Habil itu sedang menerima bahagiannya. Tiap-tiap pembunuhan yang sedang berlaku tiap minit, ada orang kena bunuh, Habil dapat. Ada orang kena bunuh, Habil dapat. Apa pengajaran dia tuan-tuan? Jangan memulakan sesuatu yang salah dan dosa. Siapa buat dosa, dia memulakan dosa, dia akan menerima rangkaian dan rangkaian dosa. Jangan kempen benda dosa, jangan panjang benda dosa, jangan kongsi benda dosa. Jangan. Pasal apa? Kalau kita yang jadi pemula ni, orang tu akan tahu. Nampak? Contoh, tuan-tuan, sistem bank di luar, dia lah orang yang mereka bank konvensional, riba. Kalau lah dia orang Islam, mampu dia bukan Islam tapi apa dia? Mereka lain, cuba bayar. Dia ni hanya seorang typist, mungkin orang Islam. Dia kata awak type benda ni. Apa dia? Dia type satu dokumentasi, dokumen perjanjian riba. Saya dengan ini mengaku meminjam 10,000 dan akan membayar dengan kadar bunga berapa persen setahun apa semua. Dia tempis bagi. Dia akan dapat saham menyediakan tu. Orang duplicate dia punya, duduk simpan sampai berapa banyak orang pakai dia punya, dia dapat saham. Pasal apa? Dia menyediakan benda yang dilarang, diharamkan. Jangan lupa. Lah ni ada lah untuk kemudahan. Banyak kemudahan. Kita pakai benda apa? WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook. Kita boleh tulis, kita boleh khabar, kita boleh hantar, kita boleh kongsi. Jangan tulis yang salah, jangan tulis yang dosa, jangan hantar yang fitnah dosa. Kerana apa? Kita akan dapat dosa berantai. Tapi kalau kita nak kongsi benda baik, kita nak abang ke orang benda baik, kita nak sampai ke orang benda baik, kerana kebaikan akan mendatangkan pahala. Kalau kejahatan yang sampai adalah dosa. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi itulah sejarah korban yang pertama. Korban yang kita nak buat bulan depan ni, korban tu daripada mana? Itu kisah Nabi Ibrahim. Dia sembelih anak dia Nabi Ismail. Tuan-tuan,
mengorbankan anak, ada nilai harga anak tu? Tak ada, tak harga. Nabi Ibrahim menyembelih anak yang sangat dia kasih, yang lama dia tunggu. Nabi Ibrahim dapat anak, umur Nabi Ibrahim bukan 20, bukan 30, bukan 40. Umur Nabi Ibrahim dapat anak dah lebih 80 tahun. Bayangkan. Siti Sarah, isteri pertama, tak dapat anak. Sampai Siti Hajar dapat anak, baru Siti Sarah dapat anak. Siti Hajar dapat anak namanya Ismail. Nabi Ismail dibawa oleh Siti Hajar oleh Nabi Ibrahim pergi ke Mekah. Di situ lahir Nabi Muhammad, keturunan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Siti Sarah isteri pertama. Lepas Siti Hajar dapat Nabi Ismail, Siti Sarah pula mengandung dalam usia tua, dapat anak Nabi Ishak. Jadi Nabi Ishak dan Nabi Ismail satu ayah. Dari Nabi Ishak lahirlah keturunan Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi-Nabi Bani Israel. Tuan-tuan, yang kita nak buat korban nanti itu adalah sejarahnya yang dicerita dalam Quran. Nabi Ibrahim sembelih anaknya, putranya Nabi Ismail. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunay, kalau mana Nabi Ismail telah sampai umurnya, umur berusaha. Umur Nabi Ismail itu sudah umur berusaha, maksudnya sudah besar. Nah, dalam tafsir kata belasan tahun, ada yang kata 14 tahun, besar. No, ada yang kata bawah pada itu. Tapi umur berusaha. Arab memang kalau dia masih budak pun dia hebat. Kadang dia tangan dia, kalau di Mesir itu memang kuat, ya, orang-orang yang kuat. Tak macam kita, okay? No. Jadi ketika mana Nabi Ismail sudah sampai umurnya berusaha, waktu itu Mekah macam mana? Mekah waktu itu sudah makmur. No, berkat doa Nabi Ibrahim, inni askantu biwadin min ghairi dzar'in, biwadin min ghairi dzar'in inda baitikal muharram, sampai ujung ayat tu. Kan? Ya Allah, aku tinggal zuriat aku di lembah yang di tanah Mekah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. No? Tak ada tumbuh-tumbuhan masuk, tak ada ayam. Ayam pun tak ada. Sampailah keluar ayam Zam-Zam. Kan cerita kan? Nabi Ismail dengan berkatnya, tawakal ibunya Siti Hajar, usahanya yang tak mengenal akan putih asap. Tuan-tuan, tengok di bukit sofa tu macam ayam, tapi bukan ayam, dia pun berusaha. Dia lari di bukit sofa, ya Allah, ayam, ya Allah. Tengok tak ada ayam pun. Dia tengok pula bukit Marwah, jauh tuan-tuan oi, nampak macam ayam. Orang putih kata logam ayam kan. Orang putih tak logam ayam ni, orang putih kata kita. Orang putih kata apa? Tak tahu, Arab tahu. Sarabun kan, sarab itu makna macam ayam kan, tapi bukan ayam. Panas terik tu, macam kita pergi masyarakat di padang kapal terbang, kita tengok waktu pukul 12 tengah hari, matahari di atas kepala tu, kita tengok di padang kapal terbang macam ada ayam, tapi bukan ayam. Itu dia panggil logam ayam. No, dia panggil sarab. Kita pergi di tengah bendang waktu mau tengok punya tu, kering pontang, kita nampak macam tanah bendang tu penuh ayam. Tapi bila kita pilih kan, ayam tak ada. Macam tu. Jadi dia tengok jauh begitu nampak ada ayam, dia tak putus asa. Dia tetap pergi. Sebab apa? Sebab keyakinannya, sebab keimanannya. Dia yakin. Dia kata dekat Nabi Ibrahim, waktu suami dia nak balik di Palestin, dia kata, abang nak balik ni perintah siapa abang? Perintah Allah kah? Nabi Ibrahim kata, ya isteriku, ya adalah perintah Allah agar. Apa kata Siti Hajar? Izan lan yudayyi'an Allah. Wahai suamiku, aku yakin, saya yakin, Hajar yakin, Hajar dan anak kita tidak akan dipersia-siakan oleh Allah. Kalau kita dapat keyakinan macam tu, maka kita akan tetap bahagia walaupun kita susah. Kita tetap kaya walaupun nampak derita. Nampaklah hidupnya tenang. Pada ketika mana dia lari dengan harapan, tentang bayangkan dari antara lampu hijau tu, dia berlari, dia tengok belah kanan, nampak Baitullah kan, nampak, dia tengok tu bukan nampak Baitullah, dia tengok di Nabi Ismail,
anak dia yang ditinggal dekat tu. Kita hari ni buat sa'i tu, kita tengok sunat, tengok Baitullah. Tuan-tuan, dekat 4 kilo pun, 3 kilo lebih, barulah nampak memancar ayat yang nama dia Zamzam. Tu sejarah dia. Lepas itu orang pun bakal ramai bakal duduk situ. Tiba-tiba satu malam Nabi Ibrahim sedang tidur pada malam yang ke-8 Zulhijjah. Malam tu nama dia malam Tarwiyah. Ya, Nabi Ibrahim tengah lena, datanglah mimpi dia sembelih anak dia. Dia sembelih anak dia tengah tidur tu dia mimpi. Kaedah dia ru'yal anbiya wahyu, mimpi Nabi wahyu. Mimpi Nabi adalah wahyu. Dia mangkit dia melengung, Allahu Akbar. Ni untuk sembelih anak ni. Tuan-tuan, sebenarnya lama dulu Nabi Ibrahim ni dia memang sudah menjadi khalilullah. Dia sangat kasih cinta kepada Allah. Kita tahu kan macam mana dia dengan Namrud, macam mana Pak dia entah menjadi cepat dia kena bakar, apa sejarah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dikagumi oleh malaikat. Dia sembelih korban kepada kita seekor 2 kali, 1000 ekor sekali. Nabi Ibrahim, tuan-tuan, dia kata kalau dia ada anak boleh sanggup korban. Jadi Allah ingatkan dia balik ketika wahyu sampai. Dia bermimpi, dia sembelih anak malam ke-8. Bangkit pagi duduk menunggu, Allah, aku sembelih anak ni. Main malam 9, malam Arafah, kita pergi wukuf di Arafah. Dia dah tahu. Bila dia mimpi kali kedua, dia tahu dia kena sembelih anak. Maka malam raya dipanggil malam An-Nahar. Malam tu malam sembelih. Hari raya kita start sembelih pagi-pagi, kan? Maka dia mimpi kali ketiga, pagi dia bangkit bini dia ajak, pakailah pakaian cantik-cantik ke anak kita. Abang nak bawa dia pergi jalan, nak pergi ke belah Mina. Tu orang buat haji, tuan-tuan, mengulang kisah-kisah ini. Jejak-jejak Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua di kawasan itu masyarakat. Tuan-tuan, Siti Hajar siap anak dia dalam kisah tu cerita dia, siap rambut, pakai dia elok ke anak dia, seronok. Nabi Ismail nak jalan dengan ayah, ayah pun bawa pergi. Nabi Ibrahim ambil tali, ambil pisau. Pasal apa? Nah, perintah Allah ni. Sampai sana pun dia haram. Tapi hari itulah setan paling sibuk, diberi paling sibuk. Pasal apa? Hari itu akan berlaku sejarah yang besar. Dia cuba satu Siti Hajar. Sekali lagi Siti Hajar menunjukkan, membuktikan dia isteri yang solehah dan penuh keimanan dalam dada. Bila iblis setan kata dekat Siti Hajar, hang ajakkan dia faham dia tu Ismail ikut pak dia. Lah, pak nak bawa anak pergi berjalan. Hang tahu tak dia nak pergi sembelih anak dia? Pasal apa nak sembelih? Tu dia bawa pisau dengan tali. Takkanlah bapak nak sembelih anak. Pasal apa dia nak sembelih? Ibrahim sudah mimpi, Allah perintah dia sembelih anak dia. Apa kata Siti Hajar? Kalau tak perintah Allah, hampir orang. Handuk kalau Allah. Kalau dah dia perintah Allah, nampak? Nak apa kata macam mana sikap prinsip hidup yang mesti ada pada kita. Kalau dia perintah Allah, kita kena terima sepulat hati, sepenuh jiwa. Ini perintah Allah. Jangan bertikai di perintah Allah. Tuan-tuan, gagal daripada Siti Hajar, dia pergi Nabi Ibrahim kan sudah gagal. Dia pergi kat Nabi Ismail yang umur dia belasan tahun. Anak muda juga kalau lah, anak kita umur belasan tahun ke mana. No, dia doa harap Nabi Ismail akan protes pak dia. Tapi tak, Nabi Ismail bila dia pun harap kata ni perintah pak hang, kata dia diperintahkan oleh Allah. Nabi Ismail ambil putih batu, lontar sehingga buka matanya sebelah. Itu yang kita melontar di 3 jumrah umum. Itu sejarah dia. Jadi Nabi Ismail bukan sahaja menyatakan kepada ayah dia, bila ayah dia kata, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahu, wahai anak kesayanganku, aku tengok dalam mimpiku aku sembelih kamu.
Makna ini wahyu Allah. Allah perintah, papa sembelih kamu nak. Fanzur maza tara. Cuba anak bagi pandangan saja detek anaknya. Nampak? Abang kita pun boleh tanya pandangan anak kita tuan-tuan. No, nak tengok anak kita ni cakap mana kebijaksanaan hikmah yang Tuhan bagi dekat dia. So Allah kata wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsir. Siapa diberikan hikmah maka dia diberikan kebajikan yang sangat banyak. Kagum dia bila anak dia jawab, ya abadi, wahai ayah kesayanganku, if'al ma tu'mar. Ayah buatlah apa yang Allah perintah. Satajiduni insya-Allah minas sabirin. Ayah akan dapati dengan kehendak Allah, saya akan tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang sabar. Dia terima juga. Dia tak lawan. Kalau Allah lawan tak apa-apa. Kalau budak rumah lah codong 14 tahun lawan tak apa-apa. Apa dia kata kat pak dia apa? Pak rambut ketum tak pak? Kalau budak tahu. Ada budak nak sembelih anak. Pak ingat saya tak tahu pak berapa dulu. Pak main tinggal kami 2 orang kali. Mak dah habak, mak dah racun macam-macam. Tahu tak? Kata apa? Pada zaman ni dah betul lah mana. Kalau pak tinggal dia, mak racun dulu. Dia kata mak pak hang buat mak bumi. Sampai dah bercerai pun diracunnya anak-anak itu lagi. Dia kata hang tak peduli kat pak hang. Hang tak pergi tengok pak hang. Kalau jadi apa mak tak suka ambil pak hang. Hang tahu tak? Mak diteruk pak hang buat kat hang. Pak hang buat sama hang. Esok nak nikah kena cari pak. Sudah. Tu dia jadi bawah. Sebetulnya kata apa? Patut tanya antara mak dengan ayah. Kamu tak ada di dunia kalau tidak ada ayah. Ayah kamu manusia, mak juga manusia. Ayah ada silap, mak juga ada silap. Jodoh mak dengan ayah tak panjang. Kamu tetap kena jadi anak solehah pada ayah. Dia ayah kamu nak, doakan dia tiap kali. Mak betul. Ayah nak main tengok, pergi tengok tu ayah kamu. Ayah nak main jarah pi. Ayah bagi ambil. Jangan halang, jangan sekat, jangan putus silaturahim. Lah ni yang terjadi apa dia? Memutuskan rahim. Nabi kata apa? La yadkhulul jannata qati'. Siapa putus silaturahim tak boleh masuk syurga. Kalau kita jadi mak engkau itu ingat, kalau anak-anak kita jodohnya tak ada Tuhan tulis dengan lelaki dia, jangan putus dia yang jadi menantu dengan anak dia, cucu kita. Kan berdua dengan anak perempuannya, dia tak dia menantu rumah. Bijak rumah tuan kan. Hanya ada bijak, itu pagar orang dia menantu. Dia tuan. Bila dengar kau tu nak main tengok anak, dia buat lari cucu dia. Sebab tak bagi jumpa dengan cucu. Itu haram. Dosa besar memutus silaturahim, tak boleh masuk surga. Jangan buat tuan. Tengok macam mana hebatnya Nabi Ismail bila dia boleh kata pula kepada ayah dia yang dia tahu sekali lagi nyawa dia akan tercabut. Dia kata, ayah, sekali lagi ayah nak sembelih Ismail nak pesan ke ayah beberapa pesanan. Ya anakku, kata Nabi Ismail, ayah mati kena sembelih ni sakit dia. Ayah tolonglah asal bagi tajam-tajam pisau tu. Padahal pisau tu tajam dah. Tapi dia ingat ke ayah dia, ayah ikat kuat-kuat tangan Ismail dengan kaki. Sebab sekali lagi bila ayah sembelih, ayah akan lupa sakit. Ayah ikat kuat-kuat. Ayah jangan tengok mata Ismail. Ayah palingkan muka Ismail ke bumi supaya ayah tak nampak mata. Nanti ayah jadi kesian dekat Ismail. Ayah angkat kain ayah tu bagi tinggi. Sekali lagi darah mengecik. Nanti kena kain. Mak tengok, mak akan sedih ayah. Nanti bila mereka mati, ayah jangan bawa balik anak yang sebaya dengan Ismail ke rumah. Nanti mak akan lebih sedih kerana teringatkan Ismail. Itu dia tuan. Tuan, bila kedua-dua nak betul-betul buat, nanti Ibrahim ikat tangan dan kaki, dok menghadap ke bumi. Nabi Ibrahim ambil pisau, sembelih, tak makan. Nabi Ismail kata pula kat ayah dia, ayah buka ikatan.
Ayah buka yang diikat kaki tangan. Mungkinlah kerana ikat ni kita jadi tak cukup ikhlas. Buka pula. Buka, sembelih lagi. Tak makan lagi. Nabi Ismail kata ayah, mungkin ayah dah jadi kesian dan kesian ayah menyebabkan ayah lemah tak mampu nak sembelih. Ayah dia angkat pisau. Pagi ada tepi batu sebelah tu. Pecah batu. Wahai pisau, aku nak laksana perintah Allah. Kenapa aku sakit pecah batu? Kenapa aku katuk batu ni pecah dengan pisau? Pasal aku nak sembelih tengkok anak aku tak jadi apa? Tak keluar darah. Pisau kata, wahai Nabi Ibrahim, batu ini pecah dengan izin Allah, tetapi leher anakmu tidak terluka kerana tidak diizinkan oleh Allah. Sebab itu dalam Quran cerita, falamma aslama, tak kala mana kedua-dua mereka sudah menyerah diri bulat-bulat kepada Allah. Betul Allah SWT. Wa tallahu lil jabin, dia sudah pusing anak dia termiring ke situ. Betul-betul sembelih ni. No? Karena daina mu'iyya Ibrahim. Bila dah sembelih tak makan, duk sembelih juga, maka Allah pun menyeru. Karena daina mu'iyya Ibrahim, maka diseru kepada Nabi Ibrahim, wahai Nabi Allah Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Inna kadzalika najzil muhsinin, sampai ayat Al-Quran berikutnya, wa fadainahu bi dzibhin azim. Demikianlah kami ganjari orang-orang yang berbuat baik, dan kami ganti di tempat sembelihan anak Nabi Ismail, anak Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu seekor binatang sembelihan dari syurga yang gemuk. Itu yang kita buat. Sebab itu kita sunat cari hak gemuk, sunat yang paling baik daripada binatang itu. No? Binatang yang boleh dibuat korban, unta, ya, lembu, kambing, domba, termasuk dalam tu kambing diri-diri, no, kebau, ini an-am yang kita termasukkan yang lihat kita boleh. Jadi tuan-tuan muslimat sekalian, saya tidak percaya di bumi Langkawi ini pun semarak ramai orang yang buat korban di masjid-masjid. Masjid-masjid kita tadi saya tanya Al-Hana 5 ekor, malam minum cabang pun 5 ekor. Kebanyakan masjid buat korban. Di surau kita buat juga. Buat. Alhamdulillah. Jadi masuk tuan sebab buat korban paling baik di tempat kita lah. Cumanya dia punya penyertaan terhad. Sebab kemampuan yang ada itu terbatas daripada pihak Rusia. Kalau di Arab sana, mereka satu keluarga memang mereka akan buat. Mereka sembelih sendiri je. Mereka sembelih sendiri, kambing mereka sembelih sendiri ya, korban keluarga mereka. Jadi kalau di tempat kita tak jarang orang buat di rumah sendiri, jarang. Tapi ada, jarang. Kita selalu buat di tempat di mana ada orang tolong buat, iaitu pihak masjid, pihak surau. Itu ada. Apa hukum buat korban? Hukum buat korban adalah sunnatun mu'akkadatun, sunat yang sangat dituntut. No? Sunat yang sangat dituntut. Bila dia sunat yang sangat dituntut, maka yang sepatutnya, oleh kerana dia adalah ibadat yang datang setahun sekali. Nah, bukan boleh buat pada masa ikut suka kita. Dia hanya boleh buat pada hari raya Aidil Adha dan 3 hari tasyrik sahaja. Maka sepatutnya umat Islam berusaha untuk melakukan ibadat korban setiap tahun. Dalam hadis yang sahih, Nabi bersabda, ya ayyuhan nas, wahai umat manusia, inna likulli ahli baitin atau likulli baitin fi kulli sanatin udhiyah, atau kama qala, sesungguhnya bagi tiap-tiap rumah itu pada setiap tahun udhiyah, satu korban. Maknanya kalau tak boleh suami isteri buat, seorang isteri buat. Kalau tak boleh semua satu keluarga buat, seorang buat. Seorang buat, ahli tak buat. Dia panggil sunnah kifayah. Dalam mazhab Syafi'i dipanggil sunnah kifayah. Jadi kita nak memberi kesedaran kepada masyarakat bahawa setiap keluarga
kena ada seorang wakil buat korban. Itu yang saya kata tu. Masalahnya masyarakat kita tak ramai berkesedaran begitu. Dia sepatutnya ada plan. Tahun ni suami simpan duit nak buat korban kat dia. Tahun depan bini pula simpan nak buat korban duit untuk dia. Kan? Dia buat korban untuk dia niat pahala untuk keluarga dia. Dia mak pahala untuk keluarga dia. Dia boleh buat korban untuk mak pak dia. Dia boleh. Kalau mak pak itu atau orang yang hidup itu masih hidup, orang yang hidup masih hidup. Orang tu masih hidup sebenarnya ya. Kalau orang tu masih hidup, kita boleh buat korban untuk dia. Dengan syarat kita bagi tahu dia dapatkan kebenaran. Ya abang ada takkan dia tak bagi pula kan? Aku tak bagi. Takkan kot kan? Jadi kita abang kata ni mak saya nak buat korban untuk mak. Ni anak Muhammad, ayah nak buat korban untuk Muhammad. Jadi itu contohnya. Kalau anak kita itu belum akil balik, kita boleh buat. Ya, sebab dia syaratnya mesti akil balik. Kita boleh buat untuk dia, tapi tak boleh ambil harta kita. Tak boleh ambil harta dia, kena ambil harta kita. Kita boleh ambil harta kita, buat untuk dia. Itu boleh. Jangan ambil harta dia. Kadang-kadang pak dia mati, dalam bank ada duit dia, kita pun ambil duit dia, buat untuk dia. Tak boleh, pasal dia belum akil balik. Kerana mesti ambil daripada harta kita. Dalam bab buat korban untuk orang mati ada pembahasan. Sebahagian kata tak boleh, sebahagian kata boleh. Jadi tidak ada masalah untuk kita buat untuk mak kita, untuk ayah kita, untuk orang yang dah meninggal dunia. Boleh, kerana ada pembahasan ulama di sana. Sebab dia korban ni dia main hanya setahun sekali sahaja. Jadi saya nak cadangkan kepada tuan-tuan untuk menyedarkan keluarga kita yang sudah berkeluarga. Kita jadi ayah, jadi mak, anak-anak kita keluarga kami 4-5 orang, anak 7 anak. Jadi ekor itu sepatutnya setiap satu keluarga satu tumpuk. Sepatutnya macam tu, kerana mereka masing-masing sudah berkeluarga. Tapi kalau mereka tak berkeluarga gitu, kita satu tumpuk pun tak cukup, memadai dah. Maknanya kalau satu Korea tu dia buat 5 ekor, artinya baru 35 keluarga. Betul tak? Baru 35 keluarga. Adakah satu Korea hanya ada 35 keluarga? Tidak. Banyak keluarga. Tetapi oleh kerana kita tidak begitu memahami penghayatan tuntutan daripada korban, maka kita tak kisah untuk nak buat tak buat korban. Sedangkan Nabi kata dalam hadis yang lain, Nabi kata man lahu sa'ah falam yudahi fala yaqrabanna musallana atau kama siapa-siapa yang dia ada kemampuan, siapa-siapa yang dia ada simpanan lebihan kemampuan, dia mampu duitlah, tapi dia tak buat korban, fala yaqrabanna musallana, jangan mai. Kerana itu dosa untuk sibuk-sibuk mai tempat sembahyang kami. Makna Nabi suka, Nabi tak suka apa? Nabi tak suka kita tidak buat korban. Jadi kita azam untuk buat korban seorang-orangnya satu tumpuk untuk satu keluarga. Alhamdulillah peningkatan memahami, menghayati dah makin tinggi tuan. Ada orang yang Tuhan bagi harta dia banyak, dia buat satu keluarga, mak, ayah, suami, anak-anak, bilang dia anak dia. Sekok lembu seorang. Ada orang buat begitu. Ada masjid misalnya keluarga dia ni satu sekok lembu dia saja. Jadi 7 tumpuk untuk satu ekor. Kalau kambing hanya satu nama sekok. Kalau lembu umpamanya, unta umpamanya, dia tak boleh lebih daripada 7 tumpuk. Dia tak boleh satu tumpuk kongsi pada orang. Tak boleh. Hang bagi 30 ringgit, kau ni bagi 30 ringgit, bagi 30 ringgit untuk cukupkan duit 10 orang contohnya. Nak dapat berapa ratus lah. Kita di tempat kita ni, kalau di cabang semalam 750 kot lagu tu. Di tempat kita ni, kalau di sebelah Ustaz sana dah ada yang sampai 900. Bilang kami saya tak pasti, mungkin dah ada 800 lagu tu. Tetapi kita tak boleh untuk ambil satu tumpuk berkongsi. Tak boleh. Kita boleh berkongsi pahala, boleh. Tapi seorang saja, kongsi pahala. Punya pahala untuk koni. Itu tak apa. Tapi nama korban, itu perbahasan ulama. Jadi tolong clear di situ.
Jadi kalau nak tanya mana yang terbaik, tentulah terbaik buat di tempat kita berada. Itulah yang paling baik. Sebab kita boleh tengok dia, kita boleh pergi bagi makan dia, kita boleh pergi mengagihkan daging korban kita sendiri. Itu yang paling baik. Cuma kalau kata tuan-tuan nak bersama dengan saya tahu ni dah dapat kebenaran untuk pergi ke Afrika. Saya akan pergi sendiri. Pada tahun 2019 saya pergi ke Chad dan Kamerun. Lembu berpuluh, dalam 40 ekor lebih juga lembu, kambing terpelikuh pada tahun itu. Saya sebelah di Chad dan Kamerun. Tahun ini saya akan pergi ke Uganda. Sebahagian tim kami akan masuk ke Chad, dan ada beberapa negara lain kita akan hantar lembu-lembu korban dan binatang korban kita untuk disembelih penduduk setiap kita di sana, di Assam, India, di Kamboja kita ada. Jadi siapa yang nak bersama dengan saya boleh ambil nombor telefon saya. Ambil nombor telefon saya pun nak tanya apa-apa kan. Tak mesti saya nak untuk korban saja, no? Ataupun nak wakaf Quran, nak wakaf telaga, boleh ambil telefon saya, bagi tahu saya nak wakaf Quran, saya nak wakaf telaga, saya nak korban, nak buat akikah umpamanya tuan-tuan. Sebab harga kita di antara yang paling murah lah ni. Saya akan mesyuarat baru ni, walaupun duit Malaysia jatuh, saya baru balik Mekah juga. Saya pergi dulu 100 dapat 120 rial. Saya pergi baru ni 100 dapat 80 rial. Duit kita rendah tu kan. Tapi kita mesyuarat baru ni, kita akan tampung kalau berlaku kenaikan harga. Maka korban satu tumpuk masih lagi harga dia lembu RM350 sahaja. Lembu RM350, kambing RM480 dan unta RM550. Jadi tuan-tuan hantar Malaysia WhatsApp, saya nak buat korban. Saya akan hantar nombor akaun Yayasan Amal Malaysia Cawangan Kedah. Tuan-tuan pergi bank Islam, masukkan duit, lepas tu tuan-tuan ambil slip bank, gambar dia, hantar dekat saya WhatsApp, tulis nama, alamat, nombor telefon. Saya akan kita akan akad wakalah. Perlu penting. Kalau orang tu bagi duit, dia bawa duit dah, main kat saya, kita akad terus, tak ada masalah. Saya akan tunggu masukkan duit, saya akan hantar. Kemudian nombor lembu berubah. Lembu 43, tumpuk nombor 1, nama kita. Nanti kita pergi sana, kita akan sembelih, kita akan ambil gambar, kita akan hantar dekat tuan-tuan Muslimin dan Muslimah sekalian, no? Nombor telefon saya 013 488 488 1967 488 1967 013 488 1967. Okey. Ada orang tanya abang ni. Dia kata saya, mak ayah saya miskin dulu, dia tak buat akikah kat saya. Lepas tu saya nak buat macam mana? Nak buat akikah dulu kan buat korban? Nak buat akikah dulu kan? Nak buat korban? Jawapannya tuan-tuan, akikah dengan korban ni dua-dua sunnatul muakkadah. Dua-dua sunnatul muakkadah. Jadi kalau kita mampu, buat dua-dua sekali. Sebab kita dah mampu, buat dua-dua sekali. Walaupun kita umur 60, buat akikah, tu dia kita. Mak kita, ayah kita dulu tak ada. Ayah kita dulu miskin, susah. Bila sampai umur banyak, kita kena buat. Nampak tak? No? Kemudian kalau mampu, buat dulu. Kalau tak mampu, buat korban. Pasal apa? Korban ni masa dia tertentu. Masa dia adalah tertentu, iaitu hari raya haji dan 3 hari tasyrik. Jadi kalau tuan-tuan nak bagi, nak kirim kita buat akikah di sana pun boleh. Akikah kalau laki-laki sunat 2 ekor kambing atau 2 tumpuk lembu. Kalau perempuan 1 ekor kambing atau 1 tumpuk lembu. Macam tu. InsyaAllah. Dan kemudian jaga-jaga kalau tuan-tuan buat di sini. Jaga-jaga untuk apa tu? Untuk tuan-tuan tidak jatuh korban. Tuan-tuan hukumnya korban wajib. Korban ni sunat nak buat kan? Tapi dia jadi wajib. Boleh jadi wajib dalam beberapa keadaan, 2 keadaan. Yang pertama, kalau dia nazar. Nazar mewajibkan seorang itu
untuk buat korban itu dan wajib sedekah semuanya. Nampak tak? Bila nazar. Tetapi yang jadi bukan pasal dia nazar, sebab dia menentukan binatang korban. Faham? Dia beli lembu buat balik, dia belah, dia bagi makan. Memang dia nak buat korban, tapi dia menentukan binatang korban boleh jadi. Bila jiran dia tanya, nampak lembu cepat naik badan ni? Dia, ni kau nak buat korban? Nah, ni nak buat korban kaya buat tu. Dia sedang menetapkan binatang itu confirm korban. Faham? Jadi korban lembu itu menjadi korban wajib. Macam mana nak buat? Nak keluar daripada masalah tu, letak perkataan insya-Allah. Faham? Jangan tinggal insya-Allah. Kata insya-Allah. Ada satu kes di belah mana, dia ni pak dia belah lembu, dia nak nikah, pak dia nak sembelih lembu tu nikah dia, tapi pak dia buat nak buat korban. Yang anak ni gatal mula sekitarnya, pak mana tu pak nak sembelih kakak punya lembu mana, pak nak buat korban hak lembu mana. Pak dia kata ni pak nak buat korban, ni pak nak sembelih hang kenduri. Jangan. Pasal apa? Dia sudah menetapkan lembu tertentu untuk korban. Dia kena kata insya Allah. Ingat, jangan tinggal insya Allah. Kata insya Allah, mudah-mudahan. Bila kata insya Allah, dia belum lagi ada penetapan itu. Okey, kata kita buat di sini, bahagian mana yang paling sunat kita makan? Bahagian hati. Jadi jangan lupa, kalau buat di sini, abang saya nak hati. Sepatutnya pengurus korban, dia kena bahagi semua. 7 tumpuk tu mesti ada. No? Kecuali dia abang siap-siap kata dia tak mau. Tok Imam, ya, saya tak mau telur. Tak apa. Tidak ada telur-telur, Tok Imam dah bagi. Kena clear pasal apa? Itu bahagian hak orang yang buat korban. Bukan boleh penyembelih kata, Tok Imam, ya, saya ni suka makan sup ekor hak saya. Ni tukang sembelih kata. Tok Imam kata tak apa, nanti saya ajar. Sembelih itu hilang. Pasal apa? Tukang sembelih haram hukum dia. Tak boleh hukum orang sembelih, orang lapar mengambil daging sebagai upah, hukumnya haram. Mana dia balasan dia buat dia, upah dia daging haram. Mana kena upah hasil. Tapi kalau dia buat itu biasa sukarela, tak ada lapar, belakang sekali kita bagi orang kaya nama dia hadiah, orang miskin nama dia sedekah, itu tak ada masalah. Nampak? Sunat kita bagi 3, 1/3 untuk orang miskin, 1/3 untuk orang kaya, 1/3 untuk diri sendiri. Boleh? Saudara, daging korban wajib dalam mazhab Syafi'i kita menyedekah kepada orang miskin. Satu bahagian daripada daging korban itu lebih kurang sekali. Daging itu mesti daging mentah. Bukan kata kita masak-masak, bagi harga. Bukan. Daging mentah. Korban sunat bagi daging mentah. Kalau akikah sunat daging masak. Daging akikah bagi makan. Jadi saya mengucap terima kasih kepada semua yang telah menyumbang sepanjang Ramadan kepada Yayasan Amal Malaysia, Wakaf Quran, Wakaf Telaga, dan kami nanti ini kita akan mengedarkan Quran di Afrika selain daripada kita nanti menyembelih di sana. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekadar itu kuliah kita saya nak ambil kesempatan sampaikan salam yang hormat Sri Pisah dan Assalamualaikum. Terima kasih atas sokongan dan doa untuk tuan-tuan. Mudah-mudahan negeri kita akan terus makmur, sejahtera, mudah-mudahan selamat. Kita di depan Allah Subhanahu Wa Taala itu paling penting sekali. Jadi saya minta maaf kalau ada salah silap. Saya akan berlepas dengan rombongan pada 6 hari bulan dan balik semula ke sini 17 hari bulan. Daripada sini ke Bangkok ke Addis Ababa di Ethiopia, dari Ethiopia terus ke Uganda, dan kami akan berada di sana sampailah 17 bulan saya landed di sini insya-Allah. Tolong doa dengan selamat dan berkah urusan. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada bulan yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'alna min al-muttaqin. Alimna ma yanfa'una wa 'allamna
Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'aqibatu lil insani illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.